Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekal karena adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Kembali berinformasi, kembali ceria bersama kami di Wanita Hari Ini. Apa khabar penonton di rumah? Diharapkan hari ini 11 Januari 2023 anda ceria-ceria, anda baik-baik sahaja. Segala perancangan anda dipermudahkan insya-Allah. Harap anda semua ceria macam Fatin. Insya-Allah. Okey Fatin, macam biasa di Wanita Hari Ini kita ada pelbagai pengurusan menarik yang kami nak ceritakan bersama dengan anda. Sekejap lagi kita akan bawakan topik kewangan. Tetapi sebelum tu, seperti biasa di Wanita Hari Ini, kita nak menarik perhatian anda ke arah beberapa perkara yang sedang berlaku dalam negara kita. Dan ini mungkin sangat-sangat menyakitkan hati, terutamanya kita berdua. Dan para ibu. Para ibu khususnya apabila tular di media sosial berkenaan dengan pasangan yang baru sahaja menghantar anak berumur 4 bulan ke pusat jagaan, baru je berlaku minggu lepas. Apabila mereka balik kerja ambil anak itu keadaannya lemah. Bawa ke hospital untuk cek dan sebagainya, tahu-tahu ada pendarahan otak dan retak tempurung kepala. Dan ini yang kami nak war-warkan di sini tentang isu sebegini kan Fatin. Bila kita bercakap tentang anak, apatah lagi anak yang baru sahaja berusia 4 bulan, sebaya dengan usia anak saya, Raja Urhan, baru je 4 bulan, hantar ke pengasuh, begini pula jadinya, sangat-sangat merisaukan. Ya, dan ini pastinya dilema untuk ibu bapa. Lagi-lagi kalau anak pertama kan, kita mencuba mana yang betul, mana yang tidak. Tapi pastinya lah kan peranan pihak pengasuh, ibu bapa juga kan, kalau dah hantar anak tu tahu untuk ambil, orang kata update lah perkembangan anak di sekolah, dan juga pengasuh kena ada lebih, orang kata empati, kasih sayang kan. Kalau sekadar untuk bekerja mendapatkan duit je, baik cari kerja lain lah. Betul, kan? Saya sangat-sangat setuju dengan apa yang Fatin katakan. Sebab nak menjaga anak-anak kecil ni, khususnya bayi yang baru saja dilahirkan sebulan, 2 bulan, ataupun toddler setahun, 2 tahun, 3 tahun, memerlukan kesabaran yang cukup tinggi. Sekiranya anda rasa anda tak larat nak mendengar suara tangisan bayi, tak tahu macam mana nak menjaga emosi bayi itu tadi, nak bermain dengan anak kecil itu, seeloknya macam Fatin kata, carilah pekerjaan lain. Betul. Dan satu lagi Fatin, kepada ibu bapa, selepas anda menghantar anak-anak anda ke pusat pengasuh, ke nursery, daycare dan sebagainya, masuk je dalam kereta, cek dulu kondisi anak anda tu bagaimana. Adakah keadaannya ada lebam-lebam di badan? Ada anak tu tadi terlalu menangis terlalu kuat. Dari segi emosi. Betul, menangis tanpa henti. Dan perkara-perkara yang tak biasanya anak itu lakukan apabila anda ambil dia daripada nursery dan sebagainya. Ini yang perlu anda berikan perhatian. Kalau berlaku situasi sebegini, terus bawa ke hospital. Kalau ada sebarang makluman daripada pihak berkuasa, terutamanya doktor dan sebagainya, terus buat laporan polis. Betul. Sebab apa ya nak? Kadang-kadang ibu bapa hantar anak ke pusat pengasuh, sekolah dan sebagainya kan. Jangka waktu tempoh mereka bersama pengasuh tu lagi lama daripada mereka berada di rumah. Jadi terus cakna ibu bapa untuk terus pastikan perkembangan anak-anak kita baik. Kalau rasa tak sesuai dengan pusat pengasuh dan sebagainya, boleh cari inisiatif untuk selesaikan masalah itu. Okey, baik, itu sedikit peringatan untuk kita semualah kan, kami dan juga anda penonton di rumah. Dan hari ini kita nak bawakan juga topik peringatan. Ini bukan saja untuk kaum wanita, saya kira Yana, untuk semua orang. Betul tu. Dan tapi hari ini khususnya kita nak bawakan topik kewangan yang melibatkan kewangan dari sudut pandang seorang wanita. Dan hari ini juga Fatin, kita nak melihat sama ada anda seorang wanita bujang, seorang wanita yang berkerjaya ataupun suri rumah. Bagaimana sebenarnya anda nak merancang ataupun orang kata menyusun perjalanan kewangan keluarga anda. Tapi sebelum tu, kita nak kongsikan kompilasi TikTok berkenaan dengan topik kita hari ini. Jom kita dengarkan. itu
adalah wanita yang dah terbiasa hidup berdikari, dah terbiasa berjalan di atas kaki sendiri. Semuanya mereka dah lalui sendiri. Sehingga kan mereka ni tak ada pilihan lain hanya untuk terus kuat dan tega menjalani kehidupan. Aku ada type. Kalau aku like, kalau tak aku Aku ada type. Matlamat jangka pendek dalam pengurusan kewangan. Pertama, kita nak simpan duit, nak kumpul tabung kecemasan. Kedua, nak beli rumah. Ketiga, nak kahwin. Macam itulah. Pagi-pagi bermain dengan tanah. Daripada kosong, baik kita bercucuk tanah. Ada kebaikan berbudi pada tanah. Ini dia dapat hasil daripada bercucuk tanah. Itu dia. Berpantun pula kat kita tu. Kalau tadi kita dah dengarkan, jom kita ramai-ramai praktikkan antara nasihat tips yang dikongsikan di TikTok tadi. Betul tu. Dan kepada anda semua, mungkin juga ada sebarang persoalan. Almaklumlah sekarang ni kita masih lagi berada di awal tahun. Betul. Masih belum lagi terlambat untuk kita merangka dan merancang perjalanan kewangan kita untuk tahun 2023 ini. Kejap lagi kita akan bersama dengan tetamu kita yang cukup arif dan pakar dalam bidang berkaitan dengan kewangan ni. Kalau ada soalan, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3. Tinggalkan sahaja di ruangan komen di bawah. Kalau sempat Fatin, kita cuba bacakan ya. InsyaAllah satu persatu kan. Jadi terus bersama kami selepas ini Kemelut Keuangan Wanita kami bawakan untuk anda. Jangan ke mana-mana. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Masih lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Seperti apa yang kami wawarkan di awal tadi berkenaan dengan topik akan kita bawakan, Kemelut Keuangan Wanita. Pastinya dulu kawan saya pernah cakap isteri wanita yang mana berada di rumah, suri rumah mereka ni adalah Menteri Keuangan. Saya kenal siapa kawan awak. Ya kan? Dan hari ini kita nak bercakap mengenai topik ini. Kita nak perhaluskan apa agaknya tindakan ataupun kata master plan lah kan untuk para wanita khususnya untuk mereka merancang keuangan mereka sendiri. Dan hari ini kita berbesar hati kerana kita bersama dengan Encik Samsudin Kadir selaku perunding keuangan yang mana kita akan bersama dengan beliau dan bertanyakan dan berkenaan dengan topik kita hari ini. Betul tu. Apa khabar Encik Samsudin? Terima kasih kerana sudi bersama kami di Wanita Hari Ini. Okey, dah ready ya? Ya, semua dah ready. Okey, sebelum saya tanyakan soalan pertama kepada Encik Samsudin kita, saya nak baca salah satu komen oleh rakan kita di Facebook yang saya rasa sangat-sangat tepat dengan situasi wanita zaman kini. Dari Halijah Hanif yang berkata, Assalamualaikum Wanita Hari Ini TV3. Waalaikumsalam. Kemelut kewangan wanita diwar-warkan agar berjimat, belanja ikut kemampuan diri, beli barang dapur yang betul-betul perlu je. Masalahnya dengan harga barang yang melambung tinggi, hidup nak makan pun tak cukup. Macam mana nak kumpul atau simpan? Puas kamu wanita nak simpan. Dan ini adalah realiti kehidupan yang sedang berlaku sekarang ni kan Encik Syamsuddin. Persoalan saya untuk pertama kalinya ni, untuk mukadimah kita ni, awal tahun 2023, betapa pentingnya untuk kita, khususnya kaum wanita, untuk merancang dan merangka perjalanan kewangan kita sepanjang tahun ini. Silakan. Okey, baik. Saya rasanya memang yang itu wajib sebenarnya setiap tahun. Tapi cuma bila dikatakan ekonomi tahun 2023 akan merudum dan sebagainya lebih mencabar, rangka setahun tu kena sebab kita nak tengok kita betul-betul cukup ke tak. Okey. Bila kita dah rangka setahun, kita tahu terus cukup. Contohnya belanja raya dah kena masuk. Betul. Baju raya apa semua campur semua bahagi dengan 12. Wow. So kosnya adalah setiap bulan. Dan bandingkan dengan gaji ataupun kita sebagai suri rumah berapa suami kita bagi kat kita duit. Cukup tak dengan tu? Kalau tak cukup dan kewangan dia ada 3 je. Sama ada kurangkan. Kurangkan ni bukannya kurang belanja tak beli beras. Cuma kalau kita masak tu, pastikan kalau siapa yang bangun pagi tadi, cuba tengok periuk nasi. Ada sisa tak? Kalau ada tu kita membazir. Okey. Itu yang dipanggil kurangkan. Sampai kita dah tahu dah kalau anak kita ada 5 orang je balik hari ni. Kita dah tahu berapa cawan ke beras yang kita nak masak. Sukatan. Kalau kita masih sampai hari ini tak tahu, makna kita pengurangan pembaziran tu kita tak pandai lagi. Okey. Yang kedua, dia panggil pelaburan lah. Mana kena ada dah, kalau kita tak cukup, pelaburan yang untuk nak cover. Contoh macam bulan 12 ni, kalau sedia maklum di Malaysia ada tempat pelaburan yang dah bagi dividen. Januari lah, yang sekarang Januari ni dah ada dividen lah. Sepatutnya
dia dah cover sebahagian untuk tahun ni punya. Kalau mungkin tak cover untuk bulanan tapi cover untuk baju raya. Sekurang-kurangnya dah ada duit dividen tu ya. Yang tiga, tambah pendapatan sekiranya tempat yang kita kerja tu tak sesuai. Okey. Contoh gaji kan duduk sama, tak naik-naik. So dia kena berubah. Sebab saya tengok ada kata sifu saya ada seorang businessman, dia duduk mengurut bisnes dia teruk. Jadi dia pergi jumpa tok guru tu, bawa pergi belakang tengok seekor keledai yang duduk bawah keledai tu, kerusi tu ada penuh paku. Dia duduk, lepas tu dia bangun sakit. Aduh, keledai tu cakap. Lepas tu dia duduk balik. Okey. So dia ada solutionnya, you have to move. Kalau kita, yang tiga tu lah kita tengok sama ada yang kurangkan yang membazir tu. Macam contoh yang kita dah bincang sebelum ni, ayam kita tanya tak dulu? Kalau nak masak tu, contoh nak masak mak, siapa yang nak makan? Ibu nak masak ayam kicap ni, siapa nak makan? Berapa ketul? Tanya tak? Kalau kita tak tanya, itu maknanya kita tak mengurangkan benda yang membazir. Itu yang saya nampak banyak yang masih tak cukup duit. Memang kos memang naik. Kos memang saya setuju, sangat naik. Cuma kita dah tanya tak nak goreng kari pap. Contoh beli kadang-kadang ada 10 right. Kita anak kita 6 orang, kita dah 8, 10 lah, tengok habis tak lepas tu. Itulah. Tapi macam ibu-ibu kita, mak-mak di rumah kan kadang-kadang biar lebih, jangan tak cukup. Itu betul. Dia punya persepsi dia pula. Okey, itu bagus. Tapi yang satu lagi kita belajar segi kesihatan. Bila obesiti apa yang berlaku? Penyakit pun datang. Kos pun rawatan dah ditakdirkan. Mana boleh? Itu semua pilihan. So kita hidup ni makan, kalau boleh biar makan ketika lapar, bukan makan ketika kenyang. Ataupun ada orang hidup untuk makan. Biarlah lebih tu hidup untuk makan lah. Kita nak ajar anak kita hidup untuk makan, go ahead. Tapi kita kena tanggung risiko dia. Betul lah tu. Dan teringat pula bila Cik Syamsuddin cakap tadi pasal ayam masak kicap tu kan. Saya kat rumah saya, kalau ada lebih, kita bawa ke hari esok. Esok tu kalau tak habis, bawa pula. Buat pula nasi goreng. Betul. Itu jadi nasi goreng campak-campak tu. Sebab lauk-lauk yang tak habis ni kita campakkan dalam kuali tu, goreng dengan nasi. Ini kira pencimatan lah Cik Syamsuddin kan? Mula-mula nampak penjimat, tapi nasi goreng tu habis tak? Kadang-kadang tak habis lagi dalam nak goreng nasi goreng. Nasi goreng kan dah guna minyak lagi, dah guna ekstra punya ni, dia akan jadi membazir-bazir. Dia sebenarnya kalau bagus nasi tu biar habis terus. Untuk nak goreng, kita goreng. Mana kita dah fokus betul banyak mana. Dan tanya dulu pagi tu siapa nak makan. Kadang-kadang anak kita tak nak breakfast right. Ada hari ni tak nak makan. So jangan buat untuk dia. Ya, jadinya pengajaran untuk para ibu selain tanya hari ni nak masak apa, hari ni siapa nak makan. Betul tu. Habis ke tidak makanan ni nanti. Dan tengok sayur kita dalam peti sejuk, dia sempat rosak dah kadang-kadang kuis bunga dan sebagainya. Kadang-kadang dah jadi hitam right. Maksudnya itu makna perancangan kewangan kita fail. Gagal. Okey. Mak saya tak boleh ada. Balik ni. Betul lah, saya banyak sayur dah busuk. Terima kasih juga. Ini sebenarnya tips. Tengok sayur kita. Kalau kita beli untuk seminggu dan kalau dia masih ada, ikan pun sama, ayam. Kalau kadang setengah orang beli seminggu sekali kan. Cuba tengok kalau masih ada lebih pada seminggu, itu membazir juga. Okey, baik. Ini mungkin kita kena buka peti ais masing-masing. Tengok apa barang yang dah rosak dalam tu dan kita kena tengok balik. Bila kita beli dan berapa lama benda tu dah berada dalam peti ais. Kalau dah busuk, ini yang kita kena merangka semula. Betul. Inilah perangkaan dan juga perancangan yang sangat-sangat penting. Okey, macam mana pula kalau sekiranya tadi kita ada kongsikan berkenaan dengan anak-anak ni memang sangat sensitif untuk ibu-ibu. Jadi kadang-kadang ibu-ibu ni mereka mengambil pendekatan untuk okeylah berhenti kerja, saya nak jadi suri rumah biar anak tu membesar dekat tangan saya. Tetapi bagaimana pula dengan segi institusi kewangan? Jadi bagaimana para ataupun suri rumah ni untuk mereka sendiri menjana pendapatan sendiri ataupun apa langkah-langkah ataupun kata tips untuk mereka menjana pendapatan? Okey, bagi wanita yang risau anak kan orang lain nak jaga sendiri, sebelum berhenti pastikan ada satu hartanah atas nama kita. Hartanah. Hartanah. Tak kira lah nak beli tanah kebun ke, ladang ke. Kalau nak jual tanah luar kat kampung, beli je. Walaupun kita duduk di nilai. Kita tak tahu lepas ni mungkin kita berhijrah. Ataupun rumah flat. Beli je satu. Sebab masa kita masih bekerja, kita masih ada payslip right. Dan kita boleh buat pembiayaan. Yang bulan-bulan insya-Allah akan ditanggung oleh penyewa. Kalau kita beli. Sebab kita, lepas tu baru kita fokus kewangan apa sumber pendapatan yang kita nak cari. Zaman ni saya rasa zaman terlalu mudah. Sebab bisnes dah boleh buat online right. Dan kita tengok tempat-tempat yang kita boleh jual barang kita dalam landas platform online yang dah ada right. Kita tak payah buat website, hanya letak barang je. Bayar pun guna FX, guna sistem tu. Dan dia pun penghantaran pun senang. Saya rasa itu perlu diterokai lah. Dan cuma untuk wanita rumah, benda penting jangan gali telaga masa kita dahaga.
Itu Ya, pernah ada walaupun pencerahan sekarang ni tu. kita dengar kita duit berlambak, buat juga. Sebab kalau bukan untuk kita nak tolong adik-beradik kita yang masih susah di luar sana. Ada adik-beradik kita mungkin dah jadi ibu tunggal, kita tak lagi. Tak lagi mungkin, yalah, wallahualam, minta jauh lah kalau boleh. Tapi takut berlaku. Okey, baik. Dan Rentita ada persoalan Fatin tadi tu kan. Okey, kita seorang wanita berkejaya. Bila dengar kes-kes yang berkaitan dengan penderaan yang berlaku di sendiri, kita jadi takut. Dan bila kita buat keputusan untuk berhenti bekerja, perlu sebenarnya ada komunikasi dengan pasangan kita buat mereka yang berumah tangga. Setuju. Sebab daripada katalah isi rumah tu pendapatannya mungkin 10,000 sebulan. Tetapi apabila isteri tidak lagi bekerja dan ini memerlukan komunikasi antara pasangan ni tadi untuk bagaimana walaupun dengan isteri tidak bekerja, mereka masih lagi boleh menampung perbelanjaan isi rumah tu. Okey, satu benda memang kena table baliklah lepas dah isteri tak ada gaji dah. Tengok berapa yang tinggal. Dan berapa yang isteri boleh tambah balik mungkin dengan kat rumah boleh buat online apa-apa. Kalau jika ada, kalau tak ada, that's why kena susun macam birthday apa semua. Mungkin kalau dulu birthday untuk anak beli kek yang 1 kilo, sekarang 1/2 kilo. Kena bincang awal terus dan bagi tahu kat anak nanti birthday nanti bulan ni 1/2 kilo punya kek kecil sikit. Kena sebut terus dan pakaian sama ada dulu 5 pasang jadi turun ataupun 5 pasang tapi bukan yang high brand dah, kurang sikit. Yang tu kena bincang tu. Kalau tak bincang memang akan jadi pergolakan. Takut lepas kita berhenti kerja, suami kita pula berhentikan kita sebagai isteri. Oi, jangan. Itu sebab kena buat sekarang dulu. Ni bahaya ni. Itu yang kita nak planning terus. Okey, baik. Saya kira kuncinya dekat sini adalah sekiranya ada kaum wanita yang buat keputusan apabila dah berbincang dengan pasangan untuk berhenti kerja, kena ada plan terlebih dahulu. Kena ada perancangan sekiranya anda berhenti bekerja, suami masih lagi boleh menampung perbelanjaan isi rumah cukup-cukup dan selesa sebenarnya. Dan saya sukalah dengar sebenarnya dia membangkitkan kita. Kadang-kadang kita ni duduk dalam zon selesa, kita rasa macam dah okey, makan hari ni okey. Tapi kita kena fikir juga masa depan anak-anak kita kan, kita tak tahu apa yang jadi. Okey, kita nak sambung perbincangan kita. Kita nak dengar jugalah kan apa kata rakan-rakan kita di luar sana berkenaan dengan topik hari ini. Zaman ekonomi yang kita yang tak menentu ni, jadi kita gunakan apa yang kita ada je buat masa ni. Kan, jadi kalau kita tambah lagi hutang, akan bertambahlah beban yang kita tanggung. Jadi kita pun fikiran kita pun dah tak menentu. Macam-macam masalah yang kita dapat. Jadi bagi pendapat saya, di zaman sekarang ni, eloklah kita gunakan apa yang kita ada je buat masa ni. Untuk tahun 2023 lah ni, untuk tambah aset kereta tu bagi saya tak setujulah. Mungkin kita boleh guna apa yang ada. Mungkin kita boleh tambah aset yang masa akan datang dia lagi naik lah. Kalau macam kereta, mungkin masa akan datang dia akan turun harga kan. Macam saya selalu nasihatkan kawan-kawan dan rakan-rakan FB, kalau kita kena ada menjana pendapatan lain lah selain gaji kita tu, kita kena ada backup untuk ekonomi kita yang tak pasti di 2023 ni kan. Pada pendapat saya lah ya, kalau tengok pada kewangan, tengok pada kewangan diri sendiri dulu. Kalau dia mampu, maka dia bolehlah beli rumah ke ataupun tambah kewangan apa lagi ke, beli emas ke. Zaman sekarang ni dah banyak dah pelaburan dan sebagainya. Jadi bergantunglah pada diri individu sendiri. Kalau kata dia mampu, memang bolehlah dia pergi beli rumah, beli kereta. Tapi kalau tak mampu, kita ada cara lain lah pula ya. Tapi sebenarnya simpanan tu lebih penting lah untuk sumber kewangan pada masa sekarang lah, sebab kita tahu kan ekonomi kita up and down. Bagi saya perlu untuk kita buat satu perancangan kewangan kita, sebab di sini kita tengok kadang-kadang remaja sekarang dia mudah terpengaruh dengan social media. Jadi perlu ada satu guideline untuk mereka ni merancang kewangan mereka dari segi nak pembelian insurans ataupun rumah ataupun dengan dia punya pelaburan lah. Kena rancang dan belajar betul-betul, cari guru yang betul. Okey, kena rancang dan belajar betul-betul, cari guru yang betul. Ini saya lebih faham yang mana kita perlukan ada ilmu keuangan itu sendiri. Okey, kita bercakap, kita dah sentuh mengenai suri rumah, ibu-ibu kan, tapi saya suka juga nak sentuh untuk mereka yang belum lagi berkahwin. Kadang-kadang kita pun pernah belum kahwin, kita tahu macam mana macam gaya hidup, lifestyle kita kan, kita rasa kita seorang saja, ibu bapa masih lagi menanggung kita. Tetapi apa sebenarnya perancangan awal ataupun persediaan mereka ni untuk mereka rancang betul-betul dan juga rangka betul-betul keuangan mereka? Okay, saya rasanya selalu saya sebut rancang wang sejak mula jatuh cinta pun kena. Belum jatuh cinta pun kena rancang juga, dua benda yang berbeza ya. Paling kurang kita tahu dalam kehidupan kita perlukan tempat tinggal, pakaian dengan makanan. Betul right? No matter what, hari ni makan terlampau banyak pun lapar juga esok. Makan sikit pun lapar juga. Tiga benda ni akan jadi masalah hidup. So tiga ni yang kita kena rancang. Jadi masa remaja kena planning terus rumah.
rumah tu. Tak payah tunggu suami. Kan zaman dulu kita tunggu suami. Biarlah rumah tu biar suami yang beli. Betul lah, tapi suami kita sampai bila? Forever ke, halfway ke? Lagi seram. Jadi memang kena ada. Biar walaupun kita remaja, fikir mula-mula untuk cari beli rumah. Yang kedua, mesti ada duit poket jika terjadi apa kita boleh makan. Contoh tadi perlukan takaful dan sebagainya kalau sakit lah. So kena ada berlaku pelaburan sebab masa remaja kena fikir dah. Bukan zaman ni, bukan zaman dulu dah yang boleh tak ada makanan pergi rumah pusing mak belakang rumah mak atau pusing belakang rumah ada pokok-pokok. Mana ada rumah kita rumah konkrit semua ni. Pusing belakang terus jatuh bangunan dah. Tak ada. So tak ada apa, memang kita je. Dulu tak apa sekeliling pergi rumah mak saudara ke mak ngah ada sekeliling. Sekarang tak ada, kita duduk KL, kau duduk di bandar kita seorang je. Betul. Kalau nak sebelum kalau nak order dalam talian pun kena ada duit juga. Semuanya duit. Jadi sebagai remaja ni masa kita duduk rumah mak kita kan free, manfaatkan tu untuk dah beli rumah. Bagi saya kalau remaja ataupun yang dah bekerja tapi duduk dengan parent tapi belum beli rumah, maksudnya dia dah menyalahgunakan duit gaji dia. Okey, baik. Saya sukalah soalan awak berkenaan dengan anak-anak muda khususnya. Apatah lagi kan sekarang Encik Syamsuddin. Kalau kita tengok dekat TikTok tu senang sebenarnya kita nak terinfluence oleh apa sahaja yang dijual, apa sahaja yang dipromosikan di situ kan. Okey, sebenarnya Encik Syamsuddin dah sebut 2 kali benda ni. Pertama sekali tadi diberhentikan jadi isteri. Okey, yang keduanya tadi suami kita sampai bila? Jadi ini yang saya kira penting untuk kami di Wanita hari ini tekankan juga pada hari ini. Senyum dah abang kameraman kita. Mungkin agak sedikit sensitif tapi sangat betul apa yang Encik Syamsuddin kongsikan tadi tu. Sekiranya berlaku penceraian, bagaimana sebenarnya nasib wanita-wanita ini, terutamanya bagi mereka yang 100% bergantung kepada suami. Kita selalu dengar wanita macam mana sekali keadaan kita pun perlu ada dompet sendiri. Betul, setuju. Sebab saya tengok ada seorang perempuan yang saya sangat kagum lah. Dia isteri rumah, diceraikan masa umur 50 lebih dah. Allah. Kalau fikir 50 lebih pun nak berkahwin balik je lah. Kalau lelaki nak cari pun dia tengok juga, right? Tapi dia kahwin, rezeki lah. Bercerai tapi anak dia yang sulung duduk di KL, di Ampang. Dan apa yang dia buat, dia pindah daripada sebuah negeri di Malaysia ni, pindah ke KL. Sebab anak dia pun menyewa masa tu, anak muda yang sulung dia. Dia gunakan duit yang dia sebagai isteri rumah kan dia simpan. Duit tu RM95,000 tak salah saya, dia boleh beli sebuah rumah teres di Ampang. Ketika itu RM90,000. Wow. Cash. Dan dia tak saya 2-3 tahun lepas dia baru jual rumah tu RM500,000 dan beli di negeri lain sebab nak balik nak duduk dengan berdekatan dengan anak perempuan dia sebab anak lelaki tu dah meninggal. Tapi maksudnya walaupun dia isteri rumah sebab dia merancang, tapi kalau dia tak ada simpan duit, whatever yang suami bagi semua enjoy, beli makan ke, makanlah anak selagi nak makan ni ada duit. Esok kita fikir esok. Kita fikir lain. So bila dah terkena itu yang kita jadi nama macam kita tengok ibu tunggal dan sebagainya yang tak status dia tak cantik. Kita kalau orang putih panggil single parent, right? Kalau kita dengar single parent kita rasa macam dia berdikari sikit. Tapi bila dengar ibu tunggal kita mesti dengar sedih. Sebab nama tu dah diburukkan, minta maaf oleh kaum wanita itu sendiri. Tak boleh. Ada bagi saya ada suami macam Siti Khadijah radhiyallahu an. Ada suami pun dia kaya, tak ada suami pun dia kaya. Dia mesti kaya. Tak kaya ialah idola wanita-wanita. Yes, bagi saya. Jadi wanita kena macam tu. Suri rumah ke sebab kita ingat suami ni adalah pinjaman. Sampai tempoh diambil oleh Tuhan. Tak sampai tempoh diambil oleh wanita lain. Yang selalu yang kita bicarakan. Betul. Get prepared all the time. Maksud tu yang saya kata jangan membazir. Walaupun suami kita ada duit lebih, dia bagi simpan juga untuk masa depan. Kalau kita tak diceraikan sampai bila-bila, kita gunakan duit untuk jadi down payment rumah anak-anak kita nanti nak kahwin ke apa, tak payah dia nak menyewa dah. Ni ambil down payment untuk rumah, beli rumah. Jadi planning untuk kita dulu. Sebab wanita bagi saya sangat fragile dalam sistem yang ada di Malaysia ni lah. Okey, walaupun kita berbincang mengenai topik keuangan, tapi apa yang membuka mata saya kira bukan saya, penonton juga kan, yang mana kita perlu ada persediaan dari segi keadaan juga. Kan keadaan tu tak semestinya sama sampai bila-bila. Kita perlu ada perancangan untuk diri kita sendiri. Okey, bagaimana pula pendedahan untuk kita nak celikkan orang ramai ni? Sebenarnya kita memang kena bersedia. Kalau hari ini, esok tu macam mana keuangan kita? Lusa tu macam mana keuangan kita? Dia paling bagus satu, kita macam kita ni dah ada keluarga, cari masa untuk ziarah. Kalau ada kan ada keluarga sakit, pergi. Ataupun ada tahu siapa-siapa sakit kan dalam Facebook ada, pergi ziarah dan kita tahu situasi orang sakit ni macam mana. Contoh dia wife dia sakit, tengok suami dia jaga dia ke tak. Suami dia ada duit tak nak jaga, macam mana dengan kos pampers apa, cuba kita tahu. Sebagai wanita belum kita sakit kena tahu kalau kita sakit berapa kos pampers, kos yang susu yang kena beli RM55 ke setin tu apa semua. Dan kita fikir kalau kita sakit daripada mana duit tu akan datang. Kena fikir tu, jangan tunggu dah kena. Dan berkawan dengan orang 10 tahun, 20 tahun lebih tua dah kita. Baru kita dapat yang selalu saya bilang, lautan di luar sana telah diredahi oleh wanita-wanita yang terdahulu.
Sama ada diceraikan, sama ada sakit ke, sama ada tipu ke apa dan sebagainya, right? So tak perlu dah kita nak meredah lautan yang bergelora tu kali kedua. Tanya je orang yang dah melalui je. So jadi ziarah orang sakit ni penting. Betul. Ziarah ibu tunggal pun penting sebab semua tu kita akan dapat belajar sesuatu. Betul. Selain dapat pahala menziarah orang sakit ni, kita juga dapat ilmu untuk kita refleksi tentang keadaan kita juga kan. Okey, sebenarnya di Wanita Hari ini bukan pertama kali Fatin kita bawakan topik kewangan. Dah berkali-kali kita bawakan topik kewangan dan Cik Syamsuddin pun dah datang banyak kali juga. Banyak kali juga Cik Syamsuddin dah kongsi dengan penonton semua tentang tabung-tabung yang wajib ada. Okey, di awal tahun ni saya rasa elok dan molek juga kalau kita refresh kembali memori kita. Ingatkan balik semula apa sebenarnya antara tabung-tabung yang wajib ada, yang perlu ada. Kalau belum ada, esok kena buat dah. Betul. Okay. Salah satu saya rasa kalau kita masih ada gaji apa semua, kita kena simpan 30% daripada gaji. Dan mesti letak dalam pelaburan yang bagi kalau boleh 4% ke atas lah. Emas pun kena ada zaman ni. Emas emas perhiasan pun kena ada, emas fizikal pun kena ada. Emas fizikal tu maknanya macam gold bar. Gold bar. Sebab dia punya susut nilai rendah apabila kita jual. Kalau yang perhiasan ni 20 hingga 30%. Maksudnya kalau harga dia sekarang ni 10,000, kita jual dapat 7-8,000 je. Kalau yang jongkong tadi, gold bar tadi, kita kalau harga 10,000 kita jual kita dapat 9,000 lebih. Sebab perhiasan nak kena pakai lah, jangan pula lepas habis program ni semua wanita pergi jual. Bang jual nak pakai jongkong dah semua. Tak adalah yang pakai badan masih perhiasan. Terus lagi soalan macam mana nak pakai jongkong. Perhiasan tu kena ada. Dan kalau ada mampu ambil takafu untuk cover medical sebab wanita pun sekarang banyak kena penyakit ataupun pastikan suami kalau kita berkejaya ke apa ataupun paksa suami ambil macam contoh hibah jika berlaku. Sebab saya ada kes yang baru ni bulan Disember kot. Seorang isteri lepas suami dia mati, 2 hari selepas suami dia mati, mak suami dia minta balik tanah tu. Tanah tu masih nama mak mentua dia. Suami dia dah buat banglo waktu tu. Alah, risaunya macam tu. Memang tak ada habis. So biar ada takafu atas nama suami kita, jika dia meninggal sekurang-kurangnya kita ada duit. Tapi takafu tu pastikan dia letak nama hibah lah, bukan penama. Kalau penama 12.5% je bahagian kita. Dan penama tu nama kita. Nama kita. Kan, takut nama orang lain pula. Okey. Betul. Saya nak kongsikan antara komen-komen yang anda hantarkan di Facebook kami daripada Nurul Atilia. Saya sebagai suri rumah dari dulu bila suami bagi duit gaji, saya akan listkan apa yang perlu dibayar dan saya akan selitkan sedikit untuk simpanan kami sekeluarga. Perlu ada perancangan, insya-Allah akan mudah. Diam-diam dia sedit sikit. Itu bagus. Itu salah ke tak? Bagi saya tak salah. Dan ada wanita yang mencuri duit suami dia dalam poket. Duit RM5. RM5. Kalau RM5 sehari dah berapa dah? Duit RM5 kan dia nampak ada dia ambil. Selama 2 tahun. Lepas tu suami dia nak buka pejabat, dah semua renovate cukup, tak cukup duit untuk beli 5 buah aircon. Baru isteri dia buat keluar. Duit daripada mana? Yang saya curi duit abang ni. Patutlah saya pening sepanjang 2-3 tahun ni. Mana duit tak ada duit hijau, semua merah. Ada ambil duit hijau tu je. Tapi kalau RM10, RM20 boleh tak curi? Lagi elok lah. Tapi yang juga untuk support. Tapi curi untuk support family boleh. Bukan untuk peribadi lah. Peribadi ni kalau kita nak ambil, kalau suami tak bagi untuk makan je ikut Islam halal. Tapi kalau nak curi untuk nak bantu suami masa terdesak, bagi saya bagus. Tapi ini kira perancangan para isteri tu lah kan. Itu salah satu inisiatif dia untuk simpan dulu. Kalau bagi suami mungkin dia tak terfikir macam tu kan. Kalau suami pun dalam poket dia banyak sangat, nanti terfikir nak tambah yang satu lagi. Bila dia tambah kita curi dulu. Tapi curi pun untuk dia juga. Tapi kan saya dengar ada orang selalu komen juga kat TikTok pun ramai yang cakap kalau tak nak berlakunya cawangan-cawangan lain ni dibuka, kikis habis-habis suami tu supaya dia rasa susahnya banyaknya perbelanjaan satu isteri, apatah lagi nak tambah 2-3 cawangan yang lain. Betul. Ini tips lah untuk kebaikan. Okey, ini satu lagi. Yana nak baca? Saya nak baca dari Raji Hassan. Dia kata salam dari Singapura. Waalaikumsalam. Ada penonton dari Singapura lah. Waalaikumsalam. Pendapat saya, isteri walaupun suami mampu, sebaiknya bekerja, organize je urusan rumah dan penjagaan anak. Dah ada simpanan ekstra, berhentilah, rest. Mungkin ada betulnya juga di situ. Di zaman ni saya rasa benda tu sesuatu yang perlulah. Kadang-kadang ataupun kita dah jadi isteri rumah dulu, bila anak dah membesar dah, macam dah tak pakai pamper, tak perlu apa sangat, dia orang pun dah boleh uruskan sendiri. Ataupun mungkin setengah anak dah masuk asrama, mungkin kita boleh masuk balik untuk bekerja je. Sebab 85% wanita yang tinggal orang tua di rumah orang tua tu adalah wanita.
Dan 60% kalau di Malaysia ni yang tidak ada dana persaraan adalah wanita. 60%. Okey, dan kita daripada tadi kita banyak bercakap tentang sekiranya suami berkahwin lain ataupun isteri tu dan suami tu dah bercerai dan sebagainya. Tapi saya kira itu satu aspek, itu cerai hidup. Kalau bercerai mati pula, saya rasa penting untuk suami dan isteri ni betul-betul telus dengan satu sama lain. PIN number perlu tahu, apa perbelanjaan, apa komitmen, insurans ke, dia ada beli rumah ke, dia ada beli banglo ke, apa sekalipun perlu disampaikan kepada isteri sebab sekiranya suami ini meninggal dunia, isteri ini tidaklah terkontang-kanting, tak tahu punca, tak tahu nak sumber pendapatan itu daripada mana dan sebagainya. Itu saya sangat setuju sebab sebenarnya perlu disenaraikanlah satu tempat sebab ada kes baru lagi. Isteri dia mengadu. Suami dia bawa keluar duit EPF 1 juta ke 2 juta. Lepas tu sebulan meninggal. Tak tahu duit itu ke mana. Allah. Sebab suami tak bagi tahu, isteri tu tak tahu. Itu satu. Kalau komplain senang je. Kalau suami kita nak meninggal, dia dekat nak meninggal jangan mengajar mengucap lagi, minta nombor PIN number tu. Kadang-kadang nak meninggal nombor dia terbalik. Lepas dia transfer hibah je kan? Dah hibah lah, boleh meninggal lah sekarang. Maaflah saya tergelak. Bunyi dia kelakar. Dia dah sebab tak bagi. Sebab ada kes. Saya memang tahu. Ada kes suami ni ada isteri mengadu. Dalam akaun tamu haji ada 800,000. Tapi nak pergi melancong, isteri terpaksa meniaga kuih untuk kos pergi melancong. Suami tak guna langsung. Itulah kita dengar macam bunyi ni macam remeh je lah. Kita suami kena tinggal duit kepada isteri. Kalau isteri kita suri rumah, kalau kita berduit kena tinggal duit untuk edah juga. Edah kalau rumah tu tak habis bayar, kena standby duit untuk masa musim edah tu. Dengan duit untuk edah tak ada, mostly ramai yang tak tinggal. Itulah. So kena tinggal sama ada tak dalam akaun isteri ke. Ini untuk edah kalau jadi apa-apa kat saya. Ini peranan para suami lah kan. Dan juga para isteri juga. Betul. Kalau ada dalam kalangan isteri sekarang ni yang masih lagi tak tahu PIN number suami, tanya sekarang, minta mereka dan supaya suami juga beri kerjasama. Sebab jangan ingat bercerai ke kahwin lain ke dan sebagainya ni, bercerai hidup ni. Ini bercerai mati ni, ini yang lebih menyakitkan. Persediaan lah kan. KWSP sebagai penama ini pun ramai suami tak buat tak buat. Okey, ini banyak kerja ni kita kena buat. Cuba tengok penama tu penting lah, terutama suami. Kalau duit isteri tu tak apalah, sikit duit suami sebab kadang ialah yang paling main tu suami, right? Betul. Penama mesti. Yelah, bila dah tinggal satu pendapatan yang kalau dia bekerja, okey. Kalau dia suri rumah tu, bagaimana pula dengan anak-anak? Okey, Cik Samsudin, macam mana pula kalau kita bercakap mengenai pengurusan ataupun rangka kewangan kita ni kan? Kalau kita suka membanding-banding, kalau dulu mungkin tahun lepas mungkin ekonominya baik, tapi tahun ini mungkin ekonomi mencabar, jatuh, inflasi juga diramalkan. Bagaimana untuk kita memilih kalau sekolah anak tu kita kena ada yang mengikut kemampuan. Kita kena cut down sesuatu untuk kita ada bumi yang nyata lah. Betul. Okey, sebab kita sekarang ni kalau kira nak yang terbaik untuk anak hantar tadika tempat mahal, semua mahal. Dia sebenarnya tak ada korelasi pun. Anak belajar tempat mahal dia akan dapat result cemerlang atau dia boleh masuk universiti. Tak ada. Yang ada kajian setakat yang saya tahu, rumah yang ada rak buku di ruang tamu akan menghasilkan anak-anak yang cenderung masuk ke universiti walaupun buku itu tak dibaca. Yang itu ada. Biasa wanita kan buat almari pinggan mangkuk. Tapi kalau ada buku, rak buku, walaupun tak dibaca tu. Not necessarily buku akademik apa ya. Itu cenderung. Jadi ada keluarga dulu yang saya dah tegur dia tak payah hantar tadika yang mahal, dia hantarlah. Sebab dia dulu tak belajar tinggi. Dia nak anak dia berjaya. Bila dia hantar memang tadika dia memang sangat mahal lah untuk dia orang. Mahal bagi dia mungkin murah bagi orang lain. Bila masuk jam 1 terpaksa masuk sekolah kebahasaan. Sampai anak dia marah, cikgu apa kan sekolah tadika tu cakap English. Dia pergi hantar sekolah kebahasaan kan balik benda normal. Anak lain dia tak hantar dah. So kita nak hantar yang mahal boleh kalau kita ada package lepas ni hantar ke private all the way. Boleh, tak ada masalah, tapi nak tengok kita punya kemampuan yang kita tak stres. Betul. Bagi saya belajar kat mana pun tak ada masalah, cuma yang perlu kita jaga kan perilaku anak yang kita tak boleh jaga, kawan yang dia nak berkawan tu yang tu tak boleh lah. Betul. Kan bijaklah. So bagi saya yang bawah ni tak, yang sebab kita nak pakai duit banyak masa dia masuk universiti. Yang tu yang patut yang kita crucial waktu itu. Bukannya masa mula-mula baby tak ada. Betul. Kerana orang 4 tahun dah hantar anak-anak, I dah pandai membaca
bachelor 2 tahun. So what? Dah 2 tahun. Tu masa untuk dia bermain-main dah. Saya suka apa yang Jensen cakap. So what? Mungkin tak peduli kan? Orang kata berpijak pada bumi yang nyata satu. Dan orang kata ukur baju di badan sendiri. Okey, banyak sebenarnya yang kita dah tanya kepada Encik Syamsuddin. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Tapi sebelum kita mengundurkan diri untuk segmen ini, mungkin ada sedikit konklusi yang terbaik seringkasnya untuk penonton kita semua berkaitan dengan kemulut kewangan wanita ni. Silakan. Okey, bagi saya sebagai wanita kita adalah sangat fragile. Apa yang berlaku kat kita jangan sebut tak adil. Benda tak bagus tu. Sebab kadang-kadang diceraikan tak adil. Yang memilih nak kahwin dulu kita. Kalau kita tak kahwin, mana boleh orang ceraikan kita. So that one is pilihan. Tuhan bagi terlampau banyak pilihan. Jadi termasuk mendengar program kita hari ini, insya-Allah saya rasa banyak benda yang kita dapat pelajari. So ingat, jadi apa-apa yang tak bagus itu pilihan kita. Jadi apa-apa yang terbaik itu adalah takdir Allah. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Itu dia rumusan yang saya kira sangat membuka mata kita semua untuk kita jadi lebih baik, pandai untuk mengurus keuangan dan juga tambah ilmu kita membantu institusi keuangan dan juga keluarga kita kan. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Encik Syamsuddin Kadir selaku perunding keuangan. Jemput-jemputlah selalu datang ke Wanita Hari ini. Kita nak dengar lagi banyak ilmu daripada Encik Syamsuddin. Ya, terima kasih banyak-banyak. Dan Yana, selepas ini kalau tadi kita dah kongsikan antara bagaimana untuk kita merancang keluarga ini, sebenarnya saya sangat-sangatlah memberi inspirasi kepada saya keluarga rumah ladang. Menarik selepas ini. Betul. Mungkin ada yang pernah dengar mereka ataupun tahu mereka dari aplikasi TikTok dan sebagainya. Kejap lagi kita nak bersama dengan keluarga ini. Jadi anda jangan ke mana? Kembali selepas ini. Terima kasih Encik Syamsuddin. Wanita Hari ini. Wanita Hari ini. Kami almost every day pergi dumpster diving. Dumpster diving tu ialah mengambil barang-barang orang buang dalam tong sampah. In this case adalah sayur-sayur atau makanan yang di-reject dekat tong sampah pasar. Most of the time kita orang kutip adalah untuk ternakan ataupun tanam semula. But sometimes we do get good quality food yang boleh untuk makan sendiri juga. Sometimes orang pasar datang ke kami dan kasih yang rejected tapi masih bagus untuk makan. Tengoklah ni punyalah banyak. Sekotak kesum. Ni serai saya tanam semula. Seleri, selom, nenas. Kami adalah homesteader. Homesteading is a lifestyle towards self-sufficiency dan sustainability. We make a living from the land using our skills and knowledge. We grow our own food, menjual hasil kebun dan juga our homemade products. Okey, itu dia tadi sebuah keluarga yang telah kami janjikan kepada anda. Kita nak berkongsi kisah dan kehidupan mereka bersama dengan kita di penonton pada hari ini, yang mana sangat-sangat berkait rapat dengan topik yang kita bawakan tadi, iaitu kemelut kewangan wanita. Ya, dan ini pastinya saya sangat-sangat suka kerana apa? Hidup ini adalah pilihan. Kalau tadi kita kongsikan bagaimana untuk kita merangka mungkin bersesuaian dengan situasi kita. Tetapi ini adalah pilihan Puan Zara sendiri. Satu keluarga dia sangat menarik kerana beliau memilih untuk menjadikan rumah ladang ataupun homestay sebagai kehidupan harian beliau. Tanpa membuang masa lagi Fatin, ayuh kita perkenalkan tetamu istimewa kita yang sudah pun terhubung dalam talian sekarang ini, iaitu Puan Zarah Arifin Al-Qadri yang kini berada di Terengganu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Puan Zarah. Itu dia. Walaupun kita tak dapat bersua muka tapi kita dengar dengan jelasnya. Okey, apa khabar di sana? Mungkin jugalah boleh kongsikan. Kalau saya tadi kita bersama-sama dengan Yana, Yana katakan homesteader ni selalunya di luar negara kita selalu dengar kan. Tetapi kita sangat-sangat suka hari ini kerana kita dapat juga pengalaman orang di Malaysia juga kan. Kalau boleh dikongsikan bagaimana mula, sejak bila orang kata menjadi homesteader ataupun suka untuk kehidupan rumah di ladang ni. Okey, kami bermula homesteading ni masa anak pertama dilahirkan lah. In 2013. We realise yang kita macam tak boleh lah nak have a family dekat KL tu. Jadi kami berpindah ke Hulu Langat. Di dusun mak-mak di dusun. Jadi kami buat rumah di situ. And kami start lah mencari income menggunakan tanah kami. Okey. Jadi di Hulu Langat. Kemudian sekarang ni sudah berada di Terengganu, betul? Ya, betul. Kami berpindah ke Terengganu dalam 2 tahun setengah yang lalu sebab nak reduce lagi cost of living kami. Okey, pastinya demografi pun memainkan peranan penting kan bila kita nak merancang tumbesaran keluarga kita tu kan. Apatah lagi sekarang ni Puan Zarah ada 4 orang anak ya?
Ya, betul. Dan difahamkan keempat-empat orang anak ini homeschooling, bermakna diajar di rumah, tidak ke sekolah, betul? Ya, betul. Okey, saya kira ini adalah antara orang kata keputusan yang berat dan keputusan yang besar kan kalau kita nak mencorak kehidupan anak-anak kita dengan mengajar mereka sendiri di rumah. Bagaimana Puan Zahra sendiri melihat konsep homeschooling ni dan bagaimana sebenarnya perkembangan anak-anak Puan Zahra sendiri? Jadi kami decide untuk homeschooling tu sebab kami nak be responsible lah over diorang punya education. Sebab sekolah government sekarang kami tak boleh lah nak afford private school ya. Kalau government school dia lebih kepada academic oriented dan anak-anak kami pula homeschool kami lebih kepada skill oriented lah sebab kami merasakan skill ni memang boleh di-applykan sepanjang zaman lah. Sepanjang zaman akan ada pekerjaan sebab diorang akan menggunakan skill sendiri. Ya. Alah comelnya yang ni siapa namanya ni? Yang ni yang anak Puan Zahra rambut kerinting-kerinting. Alah comel. Alamak, dua-dua pun rambut kerinting ya. Semua rambut kerinting kan? Oh, okey. Okey, dan ini sebenarnya apa yang kadang-kadang kita di bandar ini perlukan. Kadang-kadang kita bawa anak kita untuk nak dapatkan alam semula jadi. Tetapi anak-anak Puan Zahra beruntung sekali kerana kehidupan mereka memang setiap hari berdepan ataupun permainan mereka itu adalah nature sendiri. Betul. Sebab lebih lagi apabila sekarang ni kan Puan Zahra di zaman moden ni ada dalam kalangan ibu bapa yang gusar dengan perkembangan anak mereka apabila terlalu diberikan gadget, mereka ni dah tak nak dah berinteraksi dengan orang lain, tak nak bercakap dengan orang lain. Dia jadi generasi tunduk yang sentiasa dengan gadget mereka. Jadi Puan Zahra, apa pandangan Puan Zahra apabila melihat perkembangan anak-anak Puan Zahra ni yang seronok main dekat luar, main dalam lumpur, pergi ke sungai, panjat sana, panjat sini dan sebagainya? Kalau ikutkan diorang, mestilah diorang prefer nak gadget kan. Tapi kita sebagai parents, kita lah kena be responsible. Janganlah kasih gadget. Betul. Senang je. Jadi selalulah bawa. Kita pun kenalah stop gadget juga. Make time for them. Betul. No gadget. So, pegang gadget pun adalah untuk tangkap gambar diorang. Dan should be okay lah. Ya, betul. Alah, seronoknya tengok ni mandi kat sungai ni. Dan Puan Zahra sendiri, saya berminat nak tanyakan bagaimana pula mendapat titik tengah bersama dengan pasangan suami Puan Zahra sendiri kan untuk membuat keputusan bersama untuk memilih kehidupan ini. Well, initially masa kita discuss lah, saya beritahu rasanya macam tak boleh lah nak hidup kat KL ni. Mak ada tanah ni kat Hulangat, jom duduk situ and do homesteading. And then dia pun kata okey. Dia okey sebab father dia pun is also a farmer in US. Jadi it's nothing unusual lah untuk dia. Jadi kita orang pun sama-sama lah nak reduce cost of living kan. Mana ada suami tak nak kan reduce cost of living. Jadi because of that, dia agree lah. Okey, baik. Menarik sebenarnya apabila ada komunikasi antara kita dengan pasangan dan macam yang Fatih katakan tadi, jumpa titik tengah tu untuk bersama-sama kita buat keputusan sama ada nak tinggal di bandar ataupun nak bawa keluarga jadi tinggal di ladang dan sebagainya. Tapi kan, Puan, sedikitlah saya nak tanyakan sebab hari ini topik kita bawakan adalah topik berkaitan dengan kewangan. Kalau Puan boleh kongsikan dengan penonton semua, sekarang ni apabila sudah berpindah dari di Ulu Langat pindah ke Terengganu, lepas tu bercucuk tanam sendiri. Okey, itu dah tik satu. Ternak ayam sendiri. Jimat banyak dah. Tip juga lagi. Anak-anak pun bersekolah di rumah. Banyaklah perbelanjaan yang dah dipotong. Kalau Puan boleh kongsikan sekarang ni anggaran setiap bulan perbelanjaan Puan sekeluarga di Terengganu sekarang ini, berapa agak-agaknya? Sewa rumah around 1,000. And then Bohovers ada phone bill. Bohovers mungkin dalam 200.5 kot. And then itu je yang kita orang tahu. Yang lain semua macam SK je lah kalau ada duit, kita belanja seronoknya duit, saya tengok. kita senyap untuk rumah. Wow, cukup membuka mata saya sebenarnya. Wow, cukup menarik ya. Apa yang saya ini tengah buat kira-kira tengah apa ni di ladang ayam. Okey, seronoknya aktivitinya. Okey. Yana, apa yang boleh saya kongsikan? Saya terlalu excited sebab apa? Kalau Puan Zahra sendiri kan, saya boleh kira yang Puan Zahra sangat beruntung sebab apa memiliki ataupun keputusan yang dibuat tu memang menepati institusi keluarga beliau. Ada keharmoniannya. Main reason lah. Betul. Tapi kan Puan, boleh kongsikan juga tak anak-anak punya pendapat tu bagaimana? Apabila mereka tahu yang okey, pertama tak pergi sekolah, yang kedua akan duduk di rumah, dan ketiga akan duduk di kampung, dan yang keempat akan membuat banyak aktiviti-aktiviti yang mandiri, yang mana bercucuk tanam, lepas tu buat kompos sendiri untuk bagi makan kepada
kepada binatang ternakan dan sebagainya. Apa perasaan dan juga pemikiran mereka, Puan? Kalau boleh kongsikan. Taklah, sebab diorang memang dilahirkan, diorang dah start kan homesteading ni. This is memang way of life lah, memang part of their life. Tapi diorang pun kadang-kadang balik KL jumpa family, and then diorang nampak lah yang keluarga lain macam mana kan. Of course lah, sebab diorang dah biasa dengan homesteading ni, kawan-kawan semua nak kehidupan macam kita, diorang nak kehidupan macam kawan-kawan. Betul lah tu. Standard lah. Tapi they get both lah, sebab bila balik KL diorang dapat live macam orang di KL. Bila di Terengganu, live macam ni. So, they get both world. Okey. Fatin, lepas ni kita bawa Khalid dan juga Urhan bercuti di Terengganu di Puan Zara punya rumah. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak kita nak ucapkan kepada Puan Zara Arifin Al-Qadri kerana perkongsian yang saya kira sangat-sangat memberi kesan juga, bermanfaat juga kepada kami di sini dan juga penonton-penonton wanita hari ini. Kirim salam kepada suami, peluk cium untuk anak-anak. Semoga keluarga Puan Zara sekeluarga sentiasa diberkati, InsyaAllah, dan menjadi inspirasi kepada ramai lagi keluarga-keluarga yang ada rezeki kita jumpa ya. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow. Seronok sebenarnya bila kita tengok kehidupan orang lain macam yang Puan Zara kongsikan tadi itulah. Anak-anak mungkin nak kehidupan kawan-kawan mereka ataupun keluarga yang lain. Dan keluarga yang lain pula nak kehidupan anak-anak mereka. Betul. Dan apa yang saya boleh cakap, ini adalah satu kehidupan yang berdefinisikan cukup. Cukup keluarga, cukup makan pakai, cukup kegembiraannya kan. Ataupun seadanya sahaja. Okey, baik. Itu berkenaan dengan keluarga Puan Zara. Seterusnya kami nak tarik perhatian anda untuk ke arah fashion pula. Fatin suka fashion kan? Saya suka fashion. Saya nak tahu juga apa antara perkembangan fashion untuk tahun 2023 ni. Menarik. Dan kalau kita nak kongsikan, ini salah seorang daripada pelika fashion, bagaimana beliau bangkit dan beliau kata mencipta keuangan mereka sendiri. Wow, best ni. Jom kita sama-sama saksikan. Dikenali dengan rekaan eksklusif dan unik, jenama Larni pasti sudah tidak asing lagi dalam industri fashion tanah air. Meskipun kini mencuburi bidang yang berbeza daripada kerjaya sebelumnya, siapa sangka pengasas serta pengarah kreatif bagi Larni, Zuhura Zaibidi atau lebih dikenali sebagai Zura, mampu membina jenama dan empayanya sendiri atas minat dan kecintaannya terhadap dunia fashion yang terlalu mendalam. Sebenarnya jenama Larni bermula dari tahun 2015. I bermula daripada rumah saya sendiri, daripada bilik kecil. Kalau nak ikutkan, I tak pernah imagine pun berada sampai tahap ini. Until now kita dah ada 6 physical boutique. Berpegang kepada prinsip sentiasa meraihkan wanita, baginya gaya minimalis dan moden yang menjadi DNA kepada jenama ini memiliki pesona tersendiri, membuatkan ianya diterima baik oleh peminat fashion, terutamanya wanita yang mementingkan penampilan ringkas, selesa namun tetap kelihatan anggun. Keistimewaan jenama Larni ini, most of our fabric kita gunakan daripada fabric pleated, which is a premium pleated, daripada ready to wear until traditional wear. Mengakui turut sama terjejas ketika wabak COVID-19 melanda dunia, namun bagi Zura, semangat dan kreativiti menjadi tunjang utama bagi mengekalkan jenamanya untuk lebih dikenali dan kekal relevan sepanjang zaman. Cabaran yang paling mencabar pada saya mestilah masa PKP. Kenapa saya cakap masa PKP? Sebab Larni dia banyak menghasilkan baju-baju untuk orang pergi ke event, untuk wanita berkejaya. So bila PKP memang orang tak keluar, orang tak pergi kerja. Jadi itulah cabaran besar yang kita terpaksa fikir dan twist untuk kekal relevan until now. My favourite motto in life is embrace your journey. Tak kira masa kita senang, susah, happy, sedih, never give up. Impian menjadi kenyataan.
Bermula dengan hanya angan-angan, namun berkat kesabaran dan kegigihan memperjuangkan bakat yang ada, wanita ini benar-benar telah menyuntik inspirasi dalam mencipta satu karya yang dapat menambah hati penggemar fashion tempatan. Wanita hari ini. Anda masih lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Terima kasih banyak-banyak siapa yang hantar komen-komen anda di Facebook kami. Dan tadi kita dah kongsikan berkenaan dengan Puan Zara. Jadi siapa yang ingin mengikuti beliau boleh tengok di TikTok beliau. Betul, iaitu Zarah_Barakah Organic. Zarah_Barakah Organic. Saya pun tadi sempat juga stalk juga family Puan Zara ni, kan tengok macam-macam yang mereka lakukan. Buat sabun organik, ternak ayam, sayur tanam sendiri. Memang perbelanjaan tu reduced ataupun dikurangkan banyak sangat-sangat. Okey, baik. Itu berkenaan dengan keluarga Puan Zara. Dan hari ini kita bawakan topik kemelut kewangan wanita. Saya nak baca salah satu lagi. Silakan. Komen dari rakan-rakan kita di Facebook, dari Kamsiah Salfuddin yang kata, topik ni bagus. Tapi kalau wanita je yang dengar pun tak guna juga. Para suami, sila apa orang kata, hadirkan diri anda. Ya, betul. Hadirkan diri anda dan juga orang kata berbincang baik-baik dengan isteri dan juga keluarga masing-masing. Okey, sedikit daripada Nolaili Iskandar. Suami didik saya untuk tanya siapa nak makan supaya boleh masak secukupnya. Mula-mula tu nampak macam berkira ataupun kedekut, tapi bila dah amalkan nampak perubahan. Tiada pembaziran makan di rumah kami. Wow, dah praktikkan apa yang Cik Samsudin kongsikan tadi. Betul, kalau macam saya tu macam bahaya. Kalau Umi saya tanya nak makan ke tak, saya cakap tak nak makan. Diet. Lepas tu tiba-tiba lah tengok sedap pula. Alamak, nak makan lah pula. Kalau macam tu macam mana? Ini kita kena betulkan lah. Sama je kita. Okey, dan esok, wow, hari ni saya betul-betul panas. Esok kita bawa lagi topik panas mungkin untuk penonton yang mana berkenaan dengan hak isteri. Hak menarik. Isteri. Mungkin kita sebagai wanita ni apabila dah mendirikan rumah tangga, kita dah bergelar isteri, kita serahkan segala-galanya kepada suami. Tetapi penting juga untuk kita sebagai isteri tahu apa sebenarnya hak-hak yang kita ada supaya sekiranya berlaku apa-apa, terutamanya apabila melibatkan poligami, kita tahu hak kita dan kita boleh ambil tindakan. Ya, jadi kongsikan pandangan anda untuk topik esok di Facebook dan juga di Instagram kami, juga di TikTok kami. Jadi kami tinggalkan anda untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian anda. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye. Stay safe semua. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata watanya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Pujeri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anak.